send dalam masjid ni. Kena share dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna ashabihi man da'a bi da'watihi واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد. Hadirat Imam Bilal Musi di jalan kuasa masjid muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat menunaikan salat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan kuliah kita ni memberi manfaat pada kita semua. Sebenarnya saya mengajak tafsir dan sebelum ni kita dah selesai surah Al-Mujadilah juzuk ke-28. Kita dah masuk dalam surah Al-Hasyr dan pada hari ini kita sampai ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Baik. Dalam surah Al-Hasyr ayat ketiga ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Kata Allah, dan sekiranya tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah akan muazab mereka di dunia dan di akhirat. Mereka akan mendapat azab neraka. Dalam ayat ni Allah nak cerita tentang bagaimana Allah telah menghalau golongan Yahudi Bani Nadir. Di Madinah ada 3 kelompok besar Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa', Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Quraidah. Bahkan Yahudi ini mereka datang ke Madinah sebelum golongan Muhajirin mai Madinah lagi. Depa lagi awal lagi. Kira kalau nak ikut penduduk tetap di Madinah tu, Yahudi lebih awal daripada Muhajirin lah, daripada Nabi sendiri. Sebab orang Yahudi mereka percaya dan mereka faham bahawa nanti seorang Nabi akan diutuskan. Tempatnya di mana? Di Madinah. Sebab tu orang Yahudi mereka telah pergi ke Madinah beramai-ramai. Sebab mereka tahu akan dibangkitkan Nabi di sana. Baik. Allah telah menyebut, kalaulah bukan kerana Allah telah menetapkan pengusiran, sebab Allah halau orang Yahudi Bani Nadir ni daripada Madinah. Kalaulah bukan kerana Allah halau, dah tentu Allah akan azab mereka di dunia lagi. Kemudian Allah akan azab mereka di akhirat. Maksudnya di sini disebut 2 azab. Azab di dunia, azab di akhirat. Baik. Sekarang ni dalam ayat ni Allah sebut Allah halau. Kalau tuan-tuan tengok ayat yang kedua, Allah sebut wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah telah campak dalam hati orang Yahudi ni perasaan takut. Sehingga kan akhirnya mereka terpaksa menyerah pada Nabi. Nabi kepung, akhirnya Allah campak perasaan takut, lalu mereka terpaksa menyerah. Ya. Sedangkan orang Yahudi Bani Nadir ni mereka kuat. Ekonomi mereka juga kuat. Mereka tak mungkin dapat dikalahkan. Tapi ayat yang disebut dalam ayat kedua, yang mengalahkan adalah Allah. Allah mencampakkan perasaan takut. Secara logiknya, Yahudi Bani Nadir tak mungkin boleh dikalahkan. Tak mungkin. Mereka ada kota, mereka ada senjata yang lengkap.
Tapi akhirnya telah dikalahkan dengan Allah mencampakkan perasaan takut. Kalaulah bukan kerana Allah mencampakkan perasaan takut, mereka dah tentu akan melawan dengan senjata mereka yang lengkap. Kalaulah mereka lawan, dah tentu hukuman untuk mereka lagi teruk lagi. Sebab tu Allah kata, kalau bukan kerana Allah menetapkan pengusiran, kalau bukan kerana Allah nak halau mereka, dah tentu lebih teruk lagi di dunia akan kena. Sebagaimana yang berlaku kepada Bani Quraidah tahun ke-5 Hijrah. Bani Quraidah ni, mereka telah dibunuh oleh Nabi SAW. Telah dibunuh kerana pengkhianatan dilakukan oleh Bani Quraidah ni sangat dahsyat. Dan begitu juga kalau kita tengok sebelum tu lagi, Bani Qainuqa yang telah dihalau selepas ataupun pasca perang Badar, mereka telah dihalau. Kalau kita tengok dalam Bani Qainuqa ni, orang Yahudi Bani Qainuqa ni, mereka ni komuniti mereka sangat besar. Mereka ramai. Ramai. Bahkan komuniti Yahudi ni bukan saja ada di Madinah, mereka juga ada di kejiranan, terutamanya di Khaybar. Pun Yahudi ramai juga. Yahudi ramai juga. Jadi Nabi SAW apabila Nabi sampai di Madinah, Nabi tegakkan sebuah negara Islam Madinah, Nabi telah buat perjanjian dengan kelompok Yahudi ni. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah. Nabi buat perjanjian. Tak boleh lawan, kena patuh, tak boleh khianat. Tapi nama kata Yahudi memang khianat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Yahudi di Israel tu, sebetulnya Palestin lah. Tapi dah tertulis Israel, nanti tak faham pula. Di Israel tu, kalau kita tengok mereka khianat, ambil negara Palestin, membunuh umat Islam Palestin. Kalau kita rasa pelik, tuan-tuan, sebenarnya tak perlu rasa pelik pun. Zaman Nabi lagi, bahkan sebelum Rasulullah lagi, memang begitulah keadaan mereka. Mereka khianat. Kalau zaman Nabi ni, Bani Qainuqa ni, antara sebab mereka dihalau adalah kerana khianat dengan perjanjian. Bukan sekali, banyak kali. Banyak kali. Mereka cuba menyelisihi umat Islam, mereka cuba menyelisihi, mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW. Sebab tu bila bab Yahudi ni jangan pelik. Allah dah sebut dalam Quran dah. Bahkan bangsa mereka, berapa banyak mereka telah membunuh para Nabi. Nabi pun bunuh. Nabi pun mereka bunuh. Bahkan Allah pun mereka menipu. Baik. Kemudian kalau tuan-tuan tengok Ashabus Sabt, kelompok hari Sabtu, ya Allah tak bagi tangkap ikan. Allah tak bagi tangkap ikan, mereka kecoh. Tak tangkap ikan hari itu, mereka jala hari sebelum tu. Bubuh pukat siap-siap, hari selepas tu pergi ambil. Dia kecoh. Kalau Allah pun mereka tipu, apatah lagi umat Islam, apatah lagi manusia. Allah pun mereka nak kecoh. Manusia kaya tak ada apa di sisi mereka. Jadi sebab tu mereka sentiasa menipu, sentiasa mengkhianati perjanjian. Ini pokok Yahudi. Ini pokok Yahudi. Tambah-tambah zaman kita yang lemah ni, generasi akhir zaman ni, yang lemah ni, lebih-lebih lagi mereka mengkhianati perjanjian. Jadi kalau Yahudi di Palestin umpamanya khianat pada perjanjian, kita tak pelik. Sebab Allah dah sebut dah. Allah dah sebut dah. Baik. Kemudian di tengah penipuan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa ni, Rasulullah tetap menahan diri. Rasulullah tak perintahkan para sahabat untuk mengangkat senjata. Rasulullah tak perintahkan. Maksudnya Rasulullah tak
tak cepat termakan dengan provokasi. Sebab Yahudi ni, dia ekonomi dia kukuh, dia ada kuota, dia boleh bertahan, dan mereka yakin mereka kalau lawan dengan tentera Islam, mereka boleh menang. Ni Yahudi ni. Jadi sebab tu mereka selalu provoke Rasulullah, khianat janji. Sebab bagi mereka kalau perang tak ada masalah. Kemudian sehinggalah bila Rasulullah balik pada perang Badar. Selesai perang Badar, Rasulullah balik. Masa tu moral sahabat ni tengah tinggi, tengah semangat menang. Tengah semangat. Persatuan umat Islam juga masa tu kukuh, motivasi tinggi. Bukan saja tentera Islam, bahkan umat Islam yang ada di Madinah. Dan keyakinan pada pertolongan Allah tu sangat kuat. Mereka menyaksikan sendiri, ini perang pertama, mereka menyaksikan sendiri bagaimana Allah memberikan pertolongan dalam perang Badar. Maka pada ketika itu umat Islam telah mula dipandang. Sebelum tu umat Islam tak dipandang, kira lekeh. Ini mampu mengalahkan musyrikin Quraisy. Baru orang buka mata kan dengan umat Islam pada ketika tu. Baik. Kalau kita tengok pengkhianatan Bani Qainuqa ni, setelah perang Badar, orang Yahudi ni dia berkumpul di pasar Bani Qainuqa. Dia antara Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, mereka sendiri pun tak bersatu. Mereka sendiri pun tak bersatu. Jadi Yahudi Bani Qainuqa dia ada pasar dia. Ada pasar dia. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, an Ibn Abbas qala lamma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan yawm Badr wa qadima al-Madinata jama'a al-yahuda fi suqi Bani Qainuqa faqala ya ma'syara yahud aslimu qabla an yusibakum mithlu ma asaba Quraisyan qalu ya Muhammad لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. Hadis pada Ibn Abbas radhiyallahu an, dia kata ketika Rasulullah balik ke Madinah setelah perang Badar, setelah mengalahkan orang Quraisy, musyrikin Quraisy dalam perang Badar, bila Nabi balik, maka orang Yahudi berkumpul di pasar Bani Qainuqa. Lalu Nabi datang, Nabi berdakwah pada mereka. Nabi kata, wahai orang Yahudi, masuklah Islam. Masuklah Islam. Yahudi ni mereka percaya Nabi akhir zaman. Mereka percaya, mereka ahli kitab. Tinggal nak channel sikit je supaya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak berdakwah, masih nak mengajak mereka untuk masuk Islam. Lalu Nabi kata, wahai orang Yahudi, masuklah Islam sebelum kamu semua ditimpa dengan hal yang sama menimpa Quraisy. Sebab Nabi dah menang dalam perang Badar. Jangan sampai nanti apa yang berlaku pada musyrikin Quraisy berlaku pada kamu. Masuklah Islam. Tengok bagaimana musyrikin Quraisy yang kuat, yang menentang Allah dan Rasul, akhirnya dikalahkan. Baik. Jadi bila Nabi pergi berdakwah pada Yahudi Bani Qainuqa ni, lalu mereka jawab, wahai Muhammad, jangan tertipu dengan diri kamu sendiri, kerana kamu menang melawan orang Quraisy. Maksudnya orang Yahudi kata, jangan perasan sangat baru menang dengan puak Quraisy ni. Dia kata, mereka adalah orang yang bodoh. Ni puak Quraisy ni bodoh dan tidak mengetahui tentang peperangan. Orang Quraisy ni bukan reti sangat perang. Mereka golongan bodoh. Jangan perasan sangat baru menang dengan Quraisy. Jangan perasan sangat. Itu maksud dia. Kemudian kalau kamu perang memerangi kami, nescaya kamu akan tahu bahawa engkau belum pernah menemui orang sehebat kami. Nampak tak?
Nabi pergi berdakwah, mereka cabar, provok Nabi pula. Hak kamu menang ni dengan puak Quraisy yang bodoh ni, tak erti perang, taktik perang apa semua tak erti ni. Kalau kamu lawan dengan kami ni, baru kamu tahu macam mana hebatnya kami. Ni Yahudi Bani Qainuqa. Baik. Pertama sekali bukan Nabi paksa mereka masuk Islam. Nabi cuma berdakwah. Tapi dakwah Nabi yang secara lemah lembut tu telah diprovokasi dengan cabaran peperangan. Dahsyat orang Yahudi. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran menjawab orang Yahudi ni. Firman Allah, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha'u inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Katalah kepada orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini. Ni jawab pada Yahudi ni. Kamu pasti akan dikalahkan di dunia ni lagi, dan akan dicampak ke dalam api neraka Jahannam, dan itulah tempat seburuk-buruknya kembali. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu, yakni bertempur di perang Badar tu. Allah dah sebut, dah ada tanda dah. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain, yakni orang kafir, telah dengan melihat dengan mata kepala mereka sendiri seakan-akan orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai mata hati. So Allah suruh jawab tentang provokasi orang Yahudi ini. Suruh tengok bagaimana orang Islam menang dalam perang Badar, bagaimana Allah bantu umat Islam dalam perang Badar. Tapi orang Yahudi dia tak ambil iktibar. Dia tak ambil iktibar. Tak lama selepas tu berlaku juga di pasar Yahudi Bani Qainuqa. Mereka telah mengganggu seorang muslimah ni. Dia pergi ke pasar Bani Yahudi, Yahudi Bani Qainuqa, sebab dia nak beli sesuatu. Dia nak beli sesuatu. Bila dia pergi ke pasar tersebut, kemudian dia nak pergi beli ke sebuah kedai Yahudi. Jadi Yahudi tu, bila muslimah ni nak beli dengan dia, Yahudi ni dia cuba untuk nak buka niqab kan, buka penutup wajah muslimah tu. Dia nak selak. Dia nak selak. Baik. Muslimah tu dia duduk elak. Dia duduk elak. Kemudian datang seorang Yahudi lain, kemudian dia tarik. Dia tarik. Bila dia buka, maka wanita muslimah ini menjerit. Bila menjerit, kemudian terdengar seorang muslim yang juga berada di pasar tu, muslimah ini telah dimalukan oleh Yahudi. Kemudian terjadi pergaduhan antara muslim ni dengan Yahudi itu, dan akhirnya muslim ini berjaya membunuh Yahudi tersebut. Bila berjaya bunuh Yahudi tersebut, Yahudi ramai-ramai datang dan membunuh muslim tersebut. Baik. Kemudian perkara ni sampai kepada Nabi SAW. Ini satu pelanggaran yang besar. Dahlah beberapa perjanjian mereka langgar. Kemudian mengkhianati dalam bentuk memalukan seorang muslimah. Kemudian membunuh pula seorang muslim. Jadi bila sampai pada Rasulullah kumpulkan para sahabat dan siapkan tentera. Kemudian masa tu orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik ni, tokoh munafik, dia berusaha melobi Rasulullah supaya janganlah lawan dengan Yahudi Bani Nadir ni, Yahudi Bani Qainuqa ni. Ni peranan orang munafik. Dia tetap payah lawan,
kan, bi'ah kat mereka. Tapi Rasulullah tak layan. Rasulullah tetap mempersiapkan tentera. Kemudian Rasulullah pun kepung perkampungan Yahudi Bani Qainuqa ni. Dan dalam riwayat menyebut selama 2 minggu dikepung Yahudi Bani Qainuqa ni. Kenapa? Kerana nak membela seorang muslimah yang disingkap auratnya, dan membela darah seorang lelaki muslim yang ditumpahkan. Rasulullah tetap kepung. Tuan-tuan, betapa besarnya erti kehormatan seorang muslimah dan betapa besarnya darah seorang sahaja muslim ditumpahkan. Nabi telah menggerakkan tentera Islam untuk mengepung dan lawan dengan Yahudi Bani Qainuqa. Apa yang berlaku dalam dunia umat Islam sekarang? Berapa ramai wanita muslimah yang ditangkap, yang dirogol. Tuan-tuan tengok, ingat lagi peristiwa semasa Amerika serang Iraq dulu dengan sekutunya. Bagaimana wanita muslimah di Iraq juga dirogol. Mereka dipenjarakan di penjara Abu Ghraib umpamanya. Juga wanita muslimah di situ dirogol. Di Syria, tuan-tuan, penjara di Syria ni, kalau muslimah masuk dalam penjara tu, hampir mustahil mereka tidak dirogol. Hampir mustahil mereka tidak dirogol oleh tentera rejim Syiah Bashar Assad. Setiap wanita yang dibebaskan, mereka menceritakan perkara ini. Bagaimana tentera rejim Syiah Bashar Assad merogol setiap wanita yang ada dalam penjara. Hatta orang tua. Tuan-tuan, umat Islam bahkan tak rasa apa-apa pun. Wanita dirogol. Tuan-tuan, yang Yahudi Bani Qainuqa ni, dia singkap wajah je. Ada riwayat yang kata singkap diikat baju muslimah tu tersingkap auratnya. Singkap aurat sikit je. Kemudian berapa orang mati dibunuh? Seorang je. Nabi kerahkan tentera Islam. Sekarang ni jutaan umat Islam dibunuh tanpa ada pembelaan. Jutaan di Iraq, Syria, ratusan ribu, dan mungkin dah sampai sejuta pun. Tak cerita lagi Kashmir, Afrika Tengah, Rohingya, Palestin, Afghanistan. Banyak tempat umat Islam dibunuh tanpa ada pembelaan. Sedangkan Nabi menggerakkan tentera apabila seorang wanita muslimah disingkap auratnya dan seorang lelaki muslim dibunuh. Yang ni Nabi tak boleh sabar. Kerahkan tentera. Betapa lemahnya umat Islam sekarang. Baik. Kemudian Nabi SAW, bila Nabi persiapkan tentera tu, Nabi tahu tak Yahudi Bani Qainuqa ni kuat? Nabi tahu. Nabi tahu. Mereka mempunyai tentera yang ramai, mereka mempunyai senjata yang banyak, dan mereka mempunyai ekonomi yang kukuh. Nabi tahu. Tapi Nabi tetap mempersiapkan tentera kerana membela seorang muslimah yang disingkap auratnya dan seorang lelaki muslim yang telah dibunuh. Kalau kita tengok betapa dalam Islam ni maruah wanita sangat dijaga. Sangat dijaga. Sekarang ni tuan-tuan, tak perlu lagi orang-orang kafir merogol wanita Islam, menyingkap aurat wanita Islam. Wanita Islam sendiri telah menyingkap aurat mereka di hadapan orang ramai. Mahalnya maruah wanita Islam dulu, Yahudi terpaksa singkap nak tengok.
mahalnya maruah wanita Islam pada zaman Nabi. Sekarang ni Yahudi tak perlu singkap. Wanita Islam lah yang telah menunjukkan aurat mereka. Tambah zaman ada media sosial ni kan, dengan Facebook, dengan TikTok, dengan macam-macam ni. Risau, wal'iyadzubillah, takut anak-anak perempuan kita terlibat sama. Kita bagus lah main masjid, anak kita duk buat TikTok dengan berjoget sana sini. Allahu Rabbi. Betapa maruah wanita Islam yang dulunya kerana mereka maruah ataupun auratnya disingkap, Nabi isytiharkan perang, tapi sekarang tak perlu lagi disingkap, kita sendiri yang menyingkap aurat kita di hadapan orang ramai. Baik. Bahkan kalau dulu pada zaman yang muslimah di pasar Yahudi Bani Qainuqa ni, bila auratnya tersingkap, dia menjerit dan ingin dibela, kehormatannya telah dicabar. Tapi zaman sekarang dia marah kalau orang nasihat dia, kenapa aurat dia dibuka. Masa zaman dulu dia marah apabila auratnya telah dibuka oleh Yahudi. Zaman sekarang dia marah orang nasihat aurat dia, kenapa buka. Baik. Macam-macam lah nak halang kebebasan bersuara, kebebasan berpakaian. Yahudi masuk dalam semua peringkat. Kita, tuan-tuan, semalam saya dah sebut di masjid kuliah maghrib, kita zaman sekarang ni zaman yang sangat rencam, tak tahu mana betul mana salah. Lalu mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mewajibkan kita untuk 17 kali sehari minta hidayah pada Allah, minta petunjuk. Waktu bila kita minta? Dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, jalan para rasul, para nabi, para salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan orang yang telah engkau murkai, dan bukan jalan orang sesat, bukan jalan orang Yahudi, bukan jalan Nasrani. Allah suruh minta. Tuan-tuan, perasan tak 17 kali kita minta benda ni? Ya. Tadi kita baru habis salat subuh kan, masa kita sebut ihdinas siratal mustaqim, ada dalam hati kita ni, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus? Ada ke? Sedang-sedang Fatihah habis lah. Biasanya di macam tu. Dia minta ni, dia mesti dengan perasaan, ada niat kita nak minta pada Allah, ada kesungguhan. Allah tak boleh hukum kesungguhan kita minta tu. Allah boleh. Kan? Berapa ramai di kalangan kita bila baca Fatihah sedap-sedap habis lah, tak rasa pun kita minta Allah beri petunjuk. Lalu macam mana Allah nak bagi petunjuk? Kita minta sambil lewat. Allah Maha tahu. Allah boleh ukur kadar kita punya bersungguh minta tu. Allah boleh ukur? Boleh. Allah Maha berkuasa, Maha tahu. Handphone kita ni, hak manusia buat ni, bateri dia boleh ukur ada berapa, memori dia boleh ukur ada berapa, baki berapa lagi.
kadar panas handphone ni dia boleh ukur. Semua benda dia boleh ukur. Dia ada berapa persen, kemudian kita clearkan tinggal berapa persen, boleh ukur. Lalu Allah yang mencipta kita, Allah yang maha bijaksana, takkanlah Allah tak boleh ukur kadar kita punya fokus, kita kesungguhan kita ketika kita minta pada Allah. Sangat mudah di sisi Allah. Malangnya berapa ramai ketika minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu Allah nilai kita 0%, tak ingat apa-apa pun dan tak minta apa-apa pun. Sekadar baca aja. Sangat rugi. Sebab tu saya sebut salat ni dia kena faham makna. Bacaan-bacaan wajib ni kena faham. Macam mana yang kita hidup dalam keadaan rencam. Yahudi telah masuk dalam semua aspek. Hatta dalam rumah kita. Dulu zaman Nabi, Yahudi dia tak boleh masuk rumah. Penipuan dia ni dia buat penipuan zaman dulu. Zaman sekarang, penipuan yang mereka lakukan terus masuk ke dalam rumah umat Islam. Bahkan kadang-kadang masuk ke dalam masjid. Hak bagus tak apalah. Tu tengok tengah-tengah khatib baca khutbah, ada budak-budak muda ni duk tengok Facebook, tengok Instagram, tengok masuk sampai dalam masjid. Minta petunjuk pada Allah. Dalam keadaan kita sedang kita minta petunjuk pada Allah. Tak mau jalan Yahudi, tak mau jalan Nasrani. Kena sedap benda tu kita minta. Baik. Kemudian pengepungan Bani Yahudi, Bani Qainuqa ni, dia bermula pada hari Sabtu, pertengahan bulan Syawal, tahun kedua Hijrah. Ni selepas Perang Badar ni. Selama 2 minggu. Dan akhirnya orang Yahudi Bani Qainuqa ni pun dia takut dan mereka menyerah kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah telah memutuskan hukuman mati kepada Yahudi Bani Qainuqa. Rasulullah telah putuskan hukuman mati kepada Yahudi Bani Qainuqa. Sebab tu dalam ayat yang kita baca tadi ni, ayat yang ketiga ni, Allah sebut kalaulah bukan kerana Allah nak ayat ketiga tadi ni yang kita baca, Allah sebut kalau tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, tentulah Allah akan menyeksa mereka di dunia lagi. Apa maksudnya seksa di dunia? Macam Yahudi Bani Qainuqa, Nabi telah Allah telah putuskan melalui Nabi SAW mereka dijatuhkan hukuman bunuh. Begitu juga ada yang kalah perang, musyrikin Makkah. So kalau bukan kerana Allah telah putuskan mereka diusir, mereka akan diseksa di dunia lagi dalam bentuk kalah dalam perang, dalam bentuk dihukum bunuh. Jadi Yahudi Bani Nadir ni kira hukuman mereka lembut lagi berbanding Yahudi Bani Qainuqa dan Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah lagi ramai dibunuh. Jadi Yahudi Bani Nadir ni kira lembut lagi ya. Dan Allah sebut sendiri dalam ayat yang ketiga tersebut. Baik. Kemudian Allah sebut dan bagi mereka pada hari kiamat ada azab yang keras. Tak cukup seksaan di dunia, di akhirat esok Allah akan beri seksaan yang lebih dahsyat lagi. Ni untuk pokok Yahudi ni. Dan bagi golongan yang menentang Allah dan Rasul. Baik. Kisah Yahudi Bani Nadir ni, surah Al-Hasyr juga dikenali sebagai surah Bani Nadir. Dan kalau orang tanya surah Bani Nadir di mana dalam Quran, ni surah Al-Hasyr ni lah. Dia juga dikenali sebagai surah Bani Nadir kerana Bani Nadir ini telah diusir oleh Nabi SAW daripada Madinah. Ada beberapa sebab saya dah sebut kan, pengkhianatan telah mereka lakukan ni bukan sekali dua, banyak kali.
Sebelum tu Ka'ab al-Ashraf. Setelah dia peristiwa pengusiran Bani Nadir ni berlaku selepas perang Uhud. Kalau Yahudi Bani Qainuqa' tadi ni selepas perang Badar. Yang ni surah Al-Hasyr, Yahudi Bani Nadir mereka telah dihalau setelah perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud, tentera Islam kalah, mereka kata ni mereka mula cabar. Nampak kalah. Ni bukan Nabi kalah dalam perang. Kan? Mereka mula cabar. Ka'ab al-Ashraf bawa beberapa orang Yahudi, ni pemimpin Yahudi, pergi jumpa musyrikin Mekah, buat perjanjian dengan musyrikin Mekah. Bayangkan, negara Madinah ni yang ditubuhkan oleh Nabi. Bagaimana kalau rakyat Malaysia kan pergi ke negara luar, buat perjanjian untuk mengkhianati negara Malaysia? Apa hukuman yang selayaknya? Bunuh? Khianat je tu bunuh. Bahkan pada ketika itu, era perang, musyrikin Mekah sedang menunggu-nunggu masa untuk serang Madinah. So maklumat yang diperlukan oleh musyrikin Mekah ni sangat penting. Ka'ab bin al-Ashraf pula pergi jumpa musyrikin, nak pergi jumpa musyrikin Mekah dan untuk buat perjanjian, sedangkan dia ada perjanjian dengan Nabi. Mereka khianat. Lalu Nabi telah memerintahkan untuk sekat mereka dan bunuh. Banyak kali ya. Kemudian yang dalam peristiwa lain pula dalam sirah, ketika Nabi SAW pergi ke Bani Nadir, pergi ke perkampungan Bani Nadir, Yahudi ni, bersama 10 orang sahabat. Antaranya ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar juga, 10 orang sahabat. Kemudian bila sampai di perkampungan Yahudi Bani Nadir ni, masa tu Nabi nak minta bantuan Yahudi Bani Nadir untuk selesaikan bayaran diat. Kerana umat Islam pada ketika itu telah tersalah bunuh Bani Amr. Bani Amir ni dia ada hubungan dengan Yahudi Bani Nadir. Jadi nak minta bantuan Yahudi Bani Nadir untuk selesaikan. Jadi Nabi pergi ke perkampungan Yahudi Bani Nadir ni nak berbincang dengan mereka. Rupa-rupanya masa tu Yahudi Bani Nadir dah bersedia untuk terima Nabi. Sampai rupa-rupanya mereka telah merangka ataupun merancang satu konspirasi untuk membunuh Nabi. Mereka buat perancangan. Mereka letak satu batu di atas bangunan. Kalau Nabi lalu kat situ, dia akan campak batu tu. Lalu Allah telah beritahu Nabi tentang perancangan mereka. Perancangan penipuan mereka ni disebut sebagai konspirasi lah. Sebab tu saya selalu sebut, konspirasi pokok Yahudi ni dia bukan baru. Orang sekarang dia rasa pelik pula dengan konspirasi Yahudi ni. Bukan baru, itu biasa. Kan? Bahkan Yahudi Bani Nadir ni Allah dah sebut dalam ayat yang kedua, kita dah bincang dalam kuliah yang lepas. Yang mengalahkan Yahudi Bani Nadir ni siapa? Allah. Bahkan Nabi sendiri tak menyangka, orang Islam sendiri tak menyangka. Allah sebut huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haitsu lam yahtasibu. Maksudnya dialah yang telah mengeluarkan orang kafir, yakni orang Yahudi antara ahli kitab dari kampung halaman mereka pada kali pertama, dan mereka berhimpun untuk memerangi Rasulullah. Lalu kamu wahai umat Islam tak sangka bahawa mereka akan keluar, yakni disebabkan ramainya bilangan mereka, pertahanan yang kuat, dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan pada mereka dari azab Allah. Maksudnya orang Islam sendiri tak sangka boleh kalahkan Yahudi Bani Nadir. Orang Yahudi Bani Nadir sendiri pun mereka menyangka takkan mungkin mereka dapat dikalahkan. Mustahil. Lalu siapa yang mengalahkan Yahudi Bani Nadir? Allah. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Allah lah yang telah mencampak dalam hati Yahudi Bani Nadir perasaan takut.
Allah yang mengalahkan mereka. Jadi konspirasi yang berlaku zaman dulu kemudian mereka lakukan pada Nabi, sehingga Allah sebut sendiri orang Islam pun tak sangka boleh kalahkan Yahudi. Lalu Yahudi boleh kalah dengan kekuatan siapa? Allah. Sama ada dengan umat Islam sekarang. Kita sangka boleh kalahkan Yahudi? Tak sangka, tuan-tuan. Backup Yahudi ni kuat. Bukan sekadar Amerika, PBB terus. Tuan tengok resolusi-resolusi yang keluar kalau berkaitan dengan Yahudi, Israel ni memang double standard. Di belakang mereka ada PBB. Umat Islam sangka mampu mengalahkan Yahudi. Kita tak sangka. Jangan kata PBB, Amerika sendiri, Amerika ni satu pun kita rasa Allah ni mana boleh kalahkan ni, Amerika belakang. Sebab tu Allah nak mengajak kita supaya kita kena fikir bahawa yang mampu mengalahkan adalah Allah. Orang Islam seperti pada zaman Nabi sendiri, orang Islam sendiri pun tak sangka boleh kalahkan Yahudi Bani Nadir. Seperti mana kita sekarang tak sangka boleh kalahkan Yahudi dan konco-konconya. Sebab itu untuk menang dengan puak-puak ni dia ada syarat. Kena mengikuti Allah dan Rasul. Apabila ikut Allah dan Rasul, Allah lah yang akan memberi kekuatan pada umat Islam untuk mengalahkan puak-puak Yahudi ni. Selagi mana umat Islam tak berpegang kepada Allah dan Rasul, jangan harap kita boleh kalahkan Yahudi. Maksudnya kita nak kena umat Islam ni kena bina kekuatan sehingga capai satu standard syarat untuk mendapat bantuan Allah. Selagi mana kita tak capai standard mendapat bantuan Allah tu, kita tak boleh kalahkan mereka. Baik, sikit lagi. Bila Rasulullah dapat tahu, Allah bagi tahu tentang perancangan Yahudi ni, mereka nak bunuh Nabi, maka Nabi dengan 10 orang sahabat tu balik, kumpul sahabat-sahabat yang lain, kumpul tentera Islam dan kemudian kepung mereka. Kepung Yahudi Bani Nadir. Mereka ada kota. Mereka duduk di dalam kota. Dan sumber ekonomi mereka sangat kuat. Sangat kuat. Baik. Kemudian bila Nabi pergi ke perkampungan Bani Nadir, Nabi nak kepung Bani Nadir ni, dia berlaku pada tahun keempat Hijrah, selepas perang Uhud. Sampai di sana Nabi kepung. Dalam riwayat ada yang menyebut 6 malam Nabi kepung. Berlaku pengepungan selama 6 malam. Kemudian Allah campak perasaan takut kepada orang Yahudi Bani Nadir ni, sehingga mereka menyerah. Mudah bagi Allah nak kalahkan? Mudah. Tentera Allah ni banyak. Allah boleh guna angin. Allah boleh guna nyamuk. Sebagaimana Allah telah berikan pada kaum-kaum yang terdahulu. Dan Yahudi Bani Nadir ni Allah campak perasaan takutnya. Lalu mereka menyerah. Baik, kemudian bila mereka menyerah, Nabi buat keputusan mereka hanya boleh keluar dengan hanya seekor unta, satu keluarga seekor unta yang boleh diisi harta mereka. Nak isi banyak mana atas unta tu terserah, tapi satu keluarga seekor unta. Baik. Kemudian ayat yang keempat, last sikit lagi. Dzalika bi annahum syaqullah wa rasulahu wa man yushaqillah fa innallaha syadidul iqab. Mereka ditimpakan azab yang demikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasul, dan ingatlah sesiapa yang menentang perintah Allah dan Rasul sesungguhnya amatlah berat azab seksa. Kenapa Yahudi kena macam tu? Sebab menentang Allah dan Rasul. Menentang Allah dan Rasul.
Kenapa dihalau? Sebab menentang Allah dan Rasul. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan dalam tafsir ni, disebut ini tidaklah lain disebabkan mereka menentang dan melawan Allah dan Rasul, mendustakan apa yang telah Allah turunkan kepada Rasul terdahulu berupa berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mereka mengetahui dan mengenal betul Nabi Muhammad. Dalam ayat Al-Quran, kalau tuan-tuan tengok, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haq wa hum ya'lamun. Allah kata apa? Orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Allah sebut tak, orang Yahudi, orang Nasara ni, mereka kenal Nabi Muhammad seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Jadi orang Yahudi di Madinah tu, mereka tahu tak Nabi Muhammad tu Rasul? Tahu. Dah tahu Nabi Muhammad tu Rasul. Sebab Allah dah jelaskan dalam Al-Quran, mereka kenal Nabi Muhammad ni seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Sebab Allah dah beri kitab Taurat, kitab Injil. Dalam kitab-kitab tersebut dah disebut secara terperinci bagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Mereka tahu, tapi masih lagi lawan. Jadi orang zaman sekarang kalau dah tahu, duk lawan juga, panggil orang Yahudi, dan masuk pula dalam menentang Allah dan Rasul. Jadi golongan yang menentang Allah dan Rasul, Allah dah sebut bahawa sesungguhnya sangatlah keras hukuman mereka. So kalau ada negara yang melaksanakan hukum Islam, di dunia lagi kena. Sebab tu orang duk sangka, contoh tuan-tuan, Taliban ni dia anggap keras. Tapi kalau ikut, Allah dah sebut dah, di dunia lagi kena. Kalau dilaksanakan hukuman Allah yang sebenar, memang begitu lah. Kita yang tak duduk di Afghanistan, kita duduk dalam keadaan aman, pagi lepas subuh pergi kedai kopi, kan? Lepas kedai kopi satgi pergi market pula, kemudian tak ada apa. Lepas tu balik tengok TV pula. Kita nak hukum mereka yang duduk di Afghanistan tu dalam keadaan perang. Kuasa-kuasa besar ni sentiasa pandang Afghanistan, kerana mereka nampak golongan ini mampu untuk membangkitkan umat Islam. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, mujahidin di Afghanistan pernah mengalahkan Britain, kemudian pernah mengalahkan USSR, Soviet Union, kuasa besar dunia, kemudian mengalahkan Amerika dan sekutu-sekutunya. Kuasa besar ni duk pandang Afghanistan. Semua maklumat yang ada di Afghanistan sangat penting bagi mereka untuk membunuh umat Islam di sana. Jadi kalau mereka layan musuh-musuh mereka ni dengan hukuman yang keras, wajar tak? Wajar? Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Afghanistan ataupun Pakistan sempadan dengan Afghanistan, tuan-tuan dengar khutbah dia. Khutbah pom-pom, jihad. Macam kalau khutbah kita buat macam tu, tak kena. Tak kena nak perang dengan siapa ni. Jadi kita dalam keadaan aman macam ni, nak hukum mereka yang melaksanakan hukuman begitu, tak betul ya. Macam mereka sana, macam Taliban ni macam tak ada ulama pula untuk menjadi rujukan mereka. Bahkan di kalangan pemimpin mereka sendiri pun ramai di kalangan ulama. Baik. Jadi kadang-kadang kita merasakan apa keras sebab Yahudi telah merasuk pemikiran kita. Sama agak contoh macam Amerika serang Iraq, kan? Kita tak rasa Amerika keras. Amerika serang Afghanistan,
Dua negara tu je, Afghanistan dengan Iraq, berapa juta mati. Kita tak rasa pun Amerika keras, sedangkan itulah pengganas nombor satu di dunia. Sebab apa? Media mereka dah menghantui kita, cara kita berfikir. Tiba-tiba ada sekelompok umat Islam yang bangkit nak lawan dengan puak-puak penjajah ni, mereka pula pengganas. Kalau orang kafir label pengganas, boleh gagah dengan orang Islam sendiri. Tuan-tuan, kita terpaksa akui ada golongan yang menyalahkan jihad. Itu kita akur. Tapi untuk nak lamsam semua sekali mujahidin tu salah, tak kena. Kira bab jihad tu kita kena tutup buku lah. Tak payah ada. Seolah-olah jihad zaman sekarang dah tak ada lah. Siapa berjihad kira pengganas lah. Tak kena macam tu. Siapa yang mempengaruhi pemikiran umat Islam sekarang dengan pemikiran yang macam tu? Yahudi dan Nasara. Sebab tu bila contoh saya sebut tadi ni kan, apa yang berlaku di Afghanistan, kita nampak macam hukuman keras pula dah. Bila Taliban buat ni, keras pula dah. Kalau Nabi adalah zaman sekarang, apa yang Nabi buat pada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah ni, lagi dahsyat lah. Sebab tu kita duk belajar sirah Kita duk belajar sirah kan? Kita duk rasa kita bagus lah. Apalah ni puak munafik yang ada pada zaman Madinah ni. Kita kalau hidup zaman tu, belum tentu kita ikut Nabi, tuan-tuan. Dengan pemikiran hak macam hak kita ada sekarang ni. Apa yang umat Islam buat je kita rasa ni teruk ni. Sama, saya ambil contoh, saya bukan kira apa nama orang yang taksub dengan Taliban, tak. Tapi kalau nak dibanding dengan pemerintahan sebelum ni yang pro pok-pok kufar ni, Taliban jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Tapi ada golongan semasa pok-pok pro kufar ni memerintah dengan segala kebejatan, maksiat berlaku, keruntuhan moral, dengan akidah teruk. Tak ada orang bunyi pun umat Islam. Tiba-tiba bila Taliban perintah berlaku sikit dah, dia bising. Kenapa macam ni? Sebab itu dalam ayat ini Allah sebut fa'tabiru ya ulil absar, ambillah iktibar wahai orang yang ada akal fikiran. Kita bila belajar Al-Quran ni, kita mengaji Al-Quran ni bukan untuk zaman dulu je. Quran ni valid sampai bila-bila. Kalau Allah menggambarkan sikap pokok Yahudi zaman dulu, begitu jugalah sikap mereka zaman sekarang dan sampai akhir zaman nanti. Allah suruh ambil iktibar. Kalaulah Allah sebut dalam Al-Quran bagaimana golongan yang mampu mengalahkan Yahudi, dan golongan itulah yang akan dipersiapkan di akhir zaman untuk dapat mengalahkan Yahudi. Ambil iktibar. Sekali kita mengaji saja tak ambil iktibar, tak guna tak? Ambil iktibar. Tuan-tuan, puan-puan dan puan sekalian, jadi Cikgu Kamarudin tanya saya tentang Syria, sebab saya pengurusi NGO Green Project Malaysia. Kita banyak bantu di Syria. Kita banyak bantu di Syria. Kenapa kita banyak bantu di Syria? Di Syria ni, di utara Syria je, pelarian dia lebih pada 5 juta. Duduk di dalam khemah. Dan saya dah pergi beberapa kali dalam khemah sendiri, khemah mereka yang ada keluarga sendiri, makanan hampir tak ada. Hampir tak ada. Mereka memang mengharapkan bantuan daripada umat Islam pada seluruh dunia. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu, kita sangat alu-alukan. Nanti saya bagi nombor akaun Green Project Malaysia pada Cikgu Kamarudin, kan? Tuan-tuan boleh dapatkan nombor akaun. Kita juga buat korban di sana. Dan harga dia 1,100. Tahun lepas kita buat 990 sekok kambing bibiri. Tapi oleh kerana harga dolar naik dan harga ringgit jatuh, kita tak sedap harga ringgit jatuh. Kami duk tukar kod dolar ni, banyak beza. Bukan harga ayam lah. Nilai ringgit jatuh teruk.
Nak tukar tu dia lari beberapa ribu kadang-kadang. Beberapa ribu ringgit beza dia tu. Jadi kita terpaksa naikkan 1,100 untuk kambing biri-biri. Siapa yang akan makan daging tu yang akan makan orang-orang yang fakir miskin, yang duduk dalam khemah, anak yatim, ibu tunggal. Kita ni kalau korban, musim korban, dalam peti ais tu, buka freezer tu, timpa boleh mati daging korban banyak-banyak. Stok untuk sebulan terus daging, kan? Depa kadang-kadang setahun musim korban lah yang boleh makan daging pun. Daripada orang umat Islam pada seluruh dunia yang pi buat korban di sana. Dan kita juga saya juga cari jalan untuk nak bantu umat Islam Afghanistan. Tuan-tuan, umat Islam di Afghanistan bila Taliban dapat perintah, depa bekukan aset. Depa nak cuba, pok-pok kufar ni nak cuba buktikan orang yang nak jalankan Islam, kita akan buktikan Islam ni tak mampu untuk perintah. Depa bekukan aset, bantuan semua bekukan. Sehingga sekarang ramai di kalangan rakyat Afghanistan sendiri menderita, ada yang kebuluran apa semua. Jadi bagi saya tanggungjawab umat Islam untuk nak mempertahankan pemerintahan umat Islam di sana. Sebab kalau tengok pemerintahan sebelum ni, kalau tuan-tuan tengok dengan buka aurat, dengan akidah teruk, kan, kita merasakan pemerintahan sekarang ni jauh lebih baik daripada yang terdahulu, kan. Jadi apabila ada pokok kufar yang ingin menjatuhkan pemerintahan sekarang, kita rasa tanggungjawab umat Islam untuk bantu. Kalau umat Islam di seluruh dunia tak bantu, maka mereka tak boleh survive. Bahkan orang yang tak kuat iman dengan ni apa Islam ni kita makan. So umat Islam pada seluruh dunia perlu bantu untuk berikan kepada umat Islam di Afghanistan. InsyaAllah kita cuba untuk mencari laluan tu. Kalau kita dapati laluan tersebut betul, saluran betul, boleh sampai bantuan, insya-Allah kita akan cuba bantu umat Islam di sana. Wallahu taala alam. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, dan saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi